Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ini jadi viral lagi satu video yang cukup menarik untuk kita berikan ulasan. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Ustaz nak bagi ni tuan semua agar anda boleh bagi pada anak-anak anda. Inilah kalau mak ayah mati ni, tolonglah nak pada malam pertama tolong semaya. Tak usah nak fikir Malam pertama, mak berapa, kereta mak berapa banyak, rumah mak berapa banyak. Jangan fikir. Kumpul adik-beradik, anak-anak semua buat semaya hadiah pada mak. Tu yang mak perlu. Yang tu penting bila ayah kita meninggal dunia, mak kita meninggal dunia, itu yang penting. Selepas kita hantar ke kubur dan kita balik, malam tu ajak adik-beradik kita, ajak anak-anak kita, jom kita semayang sunat hadiah. Niat saja solat sunat hadiah. semayang sunat hadiah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama dan rakaat kedua sama, iaitu pertama selepas Fatihah, tuan-tuan baca ayat kursi sekali. Kemudian baca Alhaakumut Takatsur 1 kali. Sampai habis. Kemudian kita baca suratul Ikhlas sebanyak 10 kali. Begitu juga dengan rakaat kedua, sama bacaan. Selepas salam, kita angkat tangan, kita berdoa. Ya Allah, aku sembahyang ini, Engkau tahulah maksudnya. Ya Allah, Engkau jadikanlah pahala sembahyangku ini kepada arwah sekian. Secara jelasnya ini adalah solat yang tidak ada sandarannya menurut syariat agama kita. Ia termasuk dalam bid'ah al-idhafiyah. Telah meninggal ramai orang, bahkan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Tetapi tidak ada solat ini. Bahkan apabila Khadijah radhiyallahu anha, seorang isteri yang Nabi SAW cukup kasih, cukup sayang, beliau telah meninggal dunia tapi tak pesan pun kepada anak-anaknya untuk solat sunat hadiah kerana ia sangat bermanfaat kepada Khadijah. Demikian juga anak-anak Nabi SAW telah meninggal dunia sebelum daripada kewafatan baginda Nabi, tapi tidak disebutkan amalan ini. Atau Nabi tak pesan pun kepada orang lain daripada kalangan sahabat-sahabatnya untuk melakukan perkara ini. Ini membuktikan bahawa tidak ada solat sunat hadiah kepada si mati. Apabila selesai menguburkan mayat, Nabi SAW bersabda, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbid fa innahu al-an yus'al." Mintalah Allah Ta'ala ampunkan saudara kamu ini. Mintalah Allah Ta'ala berikan keteguhan kepadanya kerana dia sekarang ini sedang disoal. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud. Jadi Nabi SAW ajar kita untuk berdoa minta Allah Ta'ala ampunkan si mati. Biasanya kita membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Adapun bagi anak-anak, selain berdoa dan memperbanyakkan doa, perbanyakkan juga sedekah kerana ulama bersepakat bahawa pahala sedekah boleh sampai kepada si mati. Perkara ini berdasarkan kepada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda, "Anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, inna ummi iftulitat nafsaha wa lam tusi wa azunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha?" Qala na'am. Maksud dia, telah datang seorang lelaki kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu aku telah meninggal dunia tanpa sebarang wasiat. Aku berasa dia akan berkata, iaitu dia mewasiatkan kepada aku agar bersedekah jika dia boleh bercakap. Adakah dia akan mendapat ganjaran jika aku bersedekah?" Dengan diniatkan ke atasnya, Nabi SAW bersabda, "Ya." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Bagaimana pula dengan salat sunat hadiah? Bukankah ia wujud di dalam kitab-kitab mazhab Asy-Syafi'i? Dalam kitab Perukunan Besar oleh Syekh Arsyad Al-Banjari, ulama asal Melayu Banjar yang bermazhab Asy-Syafi'i, wujud kenyataan solat hadiah ini dalam buku beliau. Bukankah ia juga ada dalam kitab Nihayatuz Zin oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ulama asal Melayu daripada Banten, Indonesia. Ini tokoh-tokoh besar ulama Nusantara bermazhab Asy-Syafi'i. Sahabat-sahabat, apabila sesuatu amalan atau pendapat itu nak disandarkan kepada mazhab Asy-Syafi'i, terutamanya di dalam bab ibadah, maka ia perlu didetailkan. Adakah ia wujud dalam kitab-kitab mu'tabar mazhab Asy-Syafi'i? Adakah anda jumpa dalam Iqna? Adakah anda jumpa dalam kitab Fathul Mu'in? Adakah anda jumpa dalam Syarah Muhadzab? Adakah anda jumpa dalam Mughni Muhtaj, Minhajut Talibin dan sebagainya?
Tidak ada amalan ini disebutkan. Maka ia tidak wujud di dalam amalan mazhab Asy-Syafi'i, bahkan tidak boleh disandarkan kepada mazhab Asy-Syafi'i berkaitan tentang solat hadiah. Bahkan dalam kitab Fiqh Al-Manhaji yang telah diterjemahkan, bahkan JAKIM pun dah terjemah, telah disebutkan pelbagai amalan dan adab apabila diuji dengan kematian. Tak ada pula disebutkan amalan ini di dalam buku berkenaan, sedangkan buku itu menjadi rujukan di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jika nak berdalilkan hadis yang menyebutkan amalan berkenaan, ia adalah hadis yang tidak sahih. Apa yang ustaz tadi baca, hadis itu tidak sahih. Di dalam kitab Nihayatuz Zin disebutkan, ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la ya'ti 'ala al-mayyit ashadd min al-lailati al-ula farhamu bis-sadaqah man yamut faman lam yajid falyusalli rak'atain yaqra fihima fi kulli rak'atin minhuma fatihatul kitab marrah wa ayatul kursi marrah wa alhaakumut takatsur wa qul huwallahu ahad 10 marrah. Dikatakan diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak ada perkara yang paling sukar akan dihadapi oleh si mati melebihi sukarnya malam pertama dia. Oleh itu kasihanilah dia dengan bersedekah. Siapa yang tak mampu untuk sedekah, maka dia solat 2 rakaat dan bacalah Fatihah sekali, kemudian ayat kursi sekali, kemudian surah At-Takatsur dan Al-Ikhlas 10 kali. Tidak ada sanad di dalam kitab berkenaan yang disebutkan. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah menggunakan sirah at-tamrid. Orang yang mengaji hadis tahu, ini sirah tamrid yang sering digunakan ketika meriwayatkan hadis dhaif. Disebutkan di dalam hadis itu ruwiya dengan maksud dikatakan. Maksudnya hadis itu tidak kukuh untuk dijadikan amalan. Bahkan Majlis Fatwa Arab Saudi menyatakan bahawa hadis itu adalah hadis palsu. Tidak boleh kita beramal dengannya. Kalau nak ambil pendapat paling ringan pun yang mengatakan hadis itu dhaif, pun tak boleh beramal lagi sebab tak cukup syarat utama untuk beramal. Apakah syarat utama untuk beramal dengan hadis dhaif? Syaratnya amalan itu hendaklah sudah wujud amalan itu berpandukan kepada hadis sahih. Hadis kelebihan solat duha. Banyak hadis yang dhaif, tapi boleh tak amal solat duha? Boleh tak kita solat duha? Boleh. Kerana pensyariatan solat duha telah sabit daripada hadis-hadis yang sahih dan juga hasan. Demikian jugalah amalan-amalan yang lain. Ia seperti itu juga. Saya cadangkan anda yang nak tahu berkaitan tentang disiplin ilmu hadis secara ringkas, anda boleh dapatkan buku saya, Asas Ilmu Hadis ini, ataupun awak dapatkan buku Syekh Manak Qattan yang berjudul Panduan Ringkas dan Padat Berserta Contoh dalam Ilmu Hadis. Buku ini, anda boleh dapatkan buku ini dekat Shopee. Saya letakkan link dekat bahagian description. Sahabat-sahabat, keluarga si mati sedang menghadapi kesukaran. Janganlah kita pergi tambah lagi kesukaran mereka dengan amalan-amalan yang tiada nas, tiada sandaran. Bukankah ulama telah menyatakan kaedah khas di dalam beramal? Al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Maksud dia asal bagi ibadah, nak solat, nak puasa adalah terhenti, iaitu terhenti kepada Al-Quran dan As-Sunnah sahaja. Kalau tak ada sandaran daripada Quran dan Sunnah, kita tak boleh nak buat. Inilah kaedah yang dipakai. Apa yang menjadi agama pada zaman Nabi menjadi agama pada zaman kita. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi tidak menjadi agama pada zaman kita. Cukuplah dengan telunjuk Nabi untuk kita kerjakan salat jenazah. Utamakan si anak yang menjadi imam, adik kakak dan anak-anak yang menguruskan jenazah. Kemudian perbanyakkanlah doa dan bersedekahlah untuk si mati tanpa menetapkan waktu dan jumlah. Semoga akhirnya kita dan si mati akan bertemu dalam syurga yang kita idam-idamkan. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu? Adakah anda dapat ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.